Okey. Nampaklah muka dia tu. Okey. Okay, Assalamualaikum dah diucapkan kepada semua yang menonton secara live untuk episod keempat Malaysia Baca Apa Hari ini. Sesi bual bicara buku ini sudah dilangsungkan sebanyak 3 episod yang lalu dan rakaman untuk episodnya boleh ditonton melalui channel YouTube saya, Wei Nak Baca Apa Ini. Dan untuk minggu kali ini, kita akan berbincang dengan satu tema yang menarik iaitu jom kita baca komik Malaysia. Jadi kita nak tahu sama ada ke komik-komik Malaysia yang best untuk dibaca dekat negara kita ni kan? Adakah komik Malaysia ini duduknya sama rendah dan berdirinya sama tinggi dengan komik-komik antarabangsa di luar sana? Jadi pada minggu ini saya bawakan khas dua orang tetamu jemputan. Yang pertama saya menjemput saudara Amir Hafizi dan beliau adalah seorang pengasas kepada rumah penerbitan yang terkenal di Malaysia iaitu Komik Maple. Okay, saudara Amir boleh say hi kepada rakan-rakan kita yang Hai. live. Ya, itu suara Nama dia. saya Amir. Selamat datang. Jap, just nak promo je. Bukan promo, nak cakap Terus bahawa bro. adakah kita nak terus jawab adakah kita ada yang sama taraf dengan komik antarabangsa, saya letak ni terus. This is Jungle Jokes daripada Creative Enterprise ni, legendary punya buku. Jungle Jokes dari Jafar Taib. So Jafar Taib, yes, dalam ni lukisan dia memang power gila. So anyway, secara pendek, memang kita ada banyak komik yang setaraf dengan antarabangsa punya kualiti lah. Dari segi macam-macam genre yang boleh buat. Kita akan tengok malam ni lah. So itu saya punya intro lah. Okey. Saya sebenarnya agak terkejut sebab dia macam biasanya saya akan intro satu-satu. Tapi tak apa, itu satu kelainan yang menarik untuk malam ini. Baik, untuk panel kedua kita ada menjemput saudara Adi Fitri Ahmad. Dan beliau adalah pelukis trilogi Taubat Si Tanggang. Dan kalau anda semua mengikuti Twitter, akaun Twitter Komik Maple, anda akan nampak yang sekarang mereka sedang mengadakan promosi. Ada package A, package B dan package C untuk trilogi Taubat Si Tanggang ini. Ya, yang berada di tangan saudara Amir sekarang ini. Anda boleh pergi ke Twitter mereka dan tengok package mana yang menambat hati anda. Dan saya pun sudah membeli sempena PBKL ini dan sedang menantikan parcel saya iaitu Taubat Si Tanggang untuk saya baca sepanjang minggu ini. Jadi kepada saudara Adi Fitri, nak panggil apa? Adi ke Fitri ke Ahmad? Oh, tak dengar pula suara. Sound. Dah buka mic ke? Oh, mungkin ini masalah mikrofon kot. Hello. Oh, mungkin ada masalah mikrofon. Okay, tak apa. Tapi sementara kita nak menunggu saudara Adi untuk selesaikan, mungkin ada sedikit isu teknikal mikrofon. Okey, hello. Sekarang ada tak? Okey. Mantap, sekarang dah dengar. Cuma mungkin dia ada sikit. Tapi okey, boleh. Okey. Okey, itu dia suara panelis kedua kita pada malam ini iaitu Adi Fitri Ahmad, pelukis daripada trilogi Taubat Si Tanggang. Baik, untuk pengetahuan Amir dan juga Adi Fitri, ada juga penonton yang menonton live di luar sana, sama ada di Facebook Jejak Tarbiyah ataupun di Facebook personal saya, Iman Hakim, ataupun di akaun Twitter saya, Wei Nak Baca Apa Ini. Sesi Malaysia Nak Baca Apa Hari ini dijalankan ada format dia, iaitu di mana setiap panelis akan berkongsi 5 buku pilihan mereka. Dan pada pusingan pertama, panel pertama akan kongsikan buku pertama, diikuti oleh panel kedua. Kemudian tamat pusingan pertama, kita akan pergi pula pada pusingan kedua dan mereka kongsikan buku yang kedua dan begitulah sampailah berakhirnya kelima-lima buku yang dikongsikan. Dan buku itu terpulang kepada panel masing-masing nak kongsikan buku apa dan mengapa mereka pilih buku itu, ada pengalaman menarik dengan buku itu atau tak, ada pengalaman tak menarik dengan buku itu atau tak, itu terpulang pada panel. Kita akan dengarkan perkongsian mereka dan setiap sesi satu buku tu mungkin dalam 4 atau 5 minit untuk mereka kongsikan. Dan kalau ada masa nanti di akhir ni kita akan buka sesi soal jawab ataupun pertukaran idea lah antara orang penonton yang menonton live dengan panel kita pada malam ini. Baik, tanpa membuang masa, kita akan teruskan pada agenda utama kita pada malam ini iaitu untuk kita dengarkan perkongsian 5 buku pilihan daripada Amir juga Adi Fitri. Dan untuk pusingan pertama ini saya nak menjemput dah bos terus iaitu Amir Hafizi, pengasas pada penerbitan Komik Maple untuk kongsikan buku pertama beliau untuk dikongsi pada kita pada malam ini. Silakan. Untuk menjawab yang soalan adakah kita ada buku bertaraf antarabangsa, saya rasa ini ialah contoh yang paling senang untuk cakap memang kita ada karya yang bertaraf antarabangsa. This is Jungle Jokes. Besar bukunya, so sama besar dengan saya. So Jungle Jokes oleh Jafar Taib dan buku ni sebenarnya koleksi Jungle Jokes yang keluar dalam, sebahagian keluar dalam Gila-Gila, lepas tu yang lain tu ada yang
yang baru dibuat. Dan yang menariknya ialah kalau dapat tengok dalam ni, dia memang tak ada dialog, so maksudnya siapa-siapa tak perlu terjemahan ke mana-mana market, dia boleh faham terus. Dan cerita dia pasal macam satu komuniti tu, ada pemburu, ada anjing, ada kambing, ada gajah, dan adalah buaya lah, ada all this watak-watak, dan diorang ada pengalaman diorang sendiri and everything else. So benda-benda ni saya rasa buku ni penting sebab kita kalau kita cakap pasal komik Malaysia, kita kena start, saya fikir, dengan gila-gila. Walaupun sebelum tu memang adalah, kalau nak pergi sejarahnya, kalau baca buku Dr. Mulyadi itu adalah komik-komik lain, tapi yang saya rasa impactful, yang ada banyak kesan kat Malaysia ni ialah gila-gila, dan koleksi Jungle Jokes ialah something yang saya fikir quite definitif untuk mengingatkan kita kepada era yang pada zaman dulu, tahun 80-an dulu, tak silapnya gila-gila dijual dalam 600,000 copies every 2 minggu. So dia basically saya rasa antara majalah paling popular ataupun majalah paling popular pada masa tu. So bila kita cakap pasal komik Malaysia, kita tak boleh tidak bermula dengan Jungle Jokes. So this is something important. And dia ada banyak koleksi lain, bukan setakat Jungle Jokes saja, ada Zana Muhammad Husin selamanya, yang koleksi lain adalah macam-macam lah. And kalau kita pergi Creative Enterprise, this is terbitan Creative Enterprise, diorang mungkin ada jual lagi lah buku-buku ni. Yes, Creative Enterprise. So Creative Enterprise juga, tak silap saya pernah jumpa dengan Jaafar Taib. Dia cakap ada dia tengah bangunkan platform komik digital. So ada kemungkinan some of these things, some of the komik-komik yang zaman dulu macam Benda Dilema, Nick PI, apa benda lah, yang Binah Letih, all these things mungkin ada dekat sana tau. Mail Kering, cerita pasal wartawan, mungkin ada dekat dia punya itu. Tapi saya masih tunggu untuk benda tu siap sepenuhnya supaya kita boleh boleh kita explore, boleh teroka arkib gila-gila pada masa. So itulah buku pertama saya, Jungle Jokes, yang mewakili bagi saya Creative Enterprise yang gila-gila, yang penting dalam komik tanah air lah. Okey, terima kasih Amir. Okay, bercakap tentang Jaafar Taib ni, setakat yang saya tahulah, sebab saya tak mungkin saya tak membaca dan mengikuti siri majalah gila-gila dengan tekun, tapi saya ada beli beberapa majalah fantasi humor Bambino, dan saya difahamkan yang Jaafar Taib adalah antara pengasas kepada komik-komik ini yang sudah pun diberhentikan cetakannya. Tapi saya ada kumpul sebagai seorang kolektor lah beberapa edisi fantasi dan juga humor. Jadi terima kasih kepada Amir kerana berkongsi buku pertama, iaitu Jungle Jokes daripada Jaafar Taib. Dan siapa yang pernah membaca majalah gila-gila, memang anda akan perasan yang Jungle Jokes antara siri yang digemari ramai dalam majalah gila-gila tersebut. Terima kasih Amir. Baik, kita nak pergi pula kepada Adi Fitri untuk kongsikan komik pertama pada malam ini untuk dikongsikan dengan kita. Silakan Adi. Okey, boleh dengar ya? Boleh. Okey. Baik, saya apabila dapat tajuk topik kita malam ni, saya ingatkan ada koma lepas perkataan komik tu. So saya ingat tajuk dia Jom Baca Komik Malaysia. Ya, saya kerana pilihan komik saya malam ni bukan komik Malaysia. Cuma satu je komik Malaysia. Saya ada pilih 5 komik. Tapi boleh tak saya share screen? Boleh. Saya dah tetapkan setting dia, boleh share. Boleh cuba. Cuba. Sekejap. Okey, tapi menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Adi tadi, saya pun tak terfikir yang pasal koma jom baca komik koma Malaysia ataupun jom baca komik Malaysia. Itu satu persoalan yang menarik. Dia boleh jadi satu persoalan falsafah yang dalam juga kalau kita bincangkan. Tapi menarik. Terima kasih sebab bangkitkan persoalan tu. Dah boleh share tak? Daripada kesalahfahaman saya lah. Oh, dia bukan salah faham. Dia satu benda menarik, trivia yang menarik. Terima kasih. Okay. Tapi daripada 5 komik yang saya tak dapat nak ada masalah teknikal sikit, tapi daripada 5 komik yang saya pilih malam ni, dia ada 3 lah tema yang mereka kongsi. Satunya daripada, dia komik dari Rantau Nusantara, ada 2 komik dari Singapura, 1 komik dari Indonesia,
dan dua komik dari Indonesia, maaf. Dan satu komik dari Malaysia. Dan kelima-lima komik ni dia ada watak dan latar belakang setempat. Maksudnya dia berkisahkan dan menggambarkan situasi di tempat masing-masing lah. Dan ini terdiri dari pelbagai genre. Ada yang horror, ada yang factual macam dokumentari, dan ada macam road movie. Saya tak tahu kalau bahasa Malaysia dia kita panggil apa. So komik pertama yang saya ingin kongsikan ialah dari Singapura. It's We'll Eat When We're Done. Yang ditulis oleh Dave Chua dan dilukis oleh Max Loh. Komik ini dari Koch Studios. Koch adalah Comics of Singapore Histories. Yang menariknya, We'll Eat When We're Done ni, dia adalah cerita fiction, tapi Hello? Okay. Dengar je. Okay. Dengar. Yang tengah ralik mendengar. Tengah. Terus. Dia adalah komik fiction yang tapi diselitkan unsur budaya dan sejarah Singapura. Dan seperti kebanyakan kita maklum, budaya Singapura kisah pasal makan lah. Kejap Adi, mungkin tadi tertekan button stop video kot sebab tak nampak video. Tapi suara dengar. Okay. Okay, baru nampak. Nice. Mantap. Okay. So dia kisah dia adalah mengenai Singapura dilanggar zombie. Singapura dilanggar zombie, bukan todak. Jadi dia setting di Singapura dan ada satu outbreak zombie. Dan tapi mereka yang survive outbreak ni masih cuba lagi untuk meneruskan budaya makan mereka dengan mencarilah bahan-bahan yang ada. Kita boleh lihat dalam keadaan yang begitu kucak-kacir sekalipun, dia masih nakkan dia punya nasi ayam dan kuih talam dan sebagainya. Jadi dan saya rasa ia menariklah. Kita dapat melihat culture setempat tapi dalam suasana yang fiksional. Tapi masih kita ada kaitan lagi dengan sejarah dan lokasi setempat Singapura. Menarik. Kan Singapura dilanggar todak tapi Singapura dilanggar zombie. Dan bercakap pasal komik zombie ni, saya teringat yang kita di pelukis tempatan kita pun ada melukis tema zombie, iaitu saudara Zin dalam siri Hope. Dan siri Hope ni yang saya difahamkan lah, kolektor dan peminat Gempak Stars punya terbitan yang edisi jilid keempat, dia dah jadi karya rare atau karya langka, sampai ada orang jual sampai 100, 200. Dan Gempak Stars dah tahu pasal benda ni, jadi dia reprint semula. So pada yang membeli dengan niat nak menjual, nak tekan harga tu, saya ucapkan minta maaf lah sebab niat anda tu dah terbatal. Sebab dah beli dengan harga murah sekarang. Tapi bercakap tentang Malaysia dilanggar zombie, kita ada komik tu, iaitu komik Hope. Anda boleh cari. Dan saya lupa nak pesan kepada Amir ke Adi, mungkin lepas dah kongsikan judul buku tu, mungkin boleh kongsikan juga berapa harganya dan boleh beli di mana untuk penonton yang menonton secara live. Mungkin diorang berminat juga nak membeli kan. Kita boleh mula dengan Amir dulu lah yang Jungle Jokes tadi. Berapa harga, beli di mana? Saya sebenarnya beli ni dekat macam KEF KL atau PBA KL 2-3 tahun lepas. Tapi saya yakin benda ni mungkin ada di Creative Enterprise. So kena pergi ke website, laman web Creative Enterprise, which is creativeenterprise.com atau just saya harap dia ada kat sini. Dia tak letak di sini dia punya
dia punya website, tapi saya yakin kalau Catering and Thrive memang ada website dan boleh dapatkan dekat website tu lah. Atau mungkin ada dekat Shopee. Saya rasa kalau biasanya apa-apa benda pun ada dekat Shopee kan. Dan kalau boleh saya nak tambah sikit yang daripada apa yang Adi Fitri cadangkan tadi, we'll eat when we're done. Di Malaysia, saya rasa Malaysia dan Singapura memang rapat dia punya budaya dia, dan ada juga obsesi tentang makanan ni ada. Saya pernah nampak dekat satu KF KL ada satu kompilasi yang belum diterbitkan tentang makanan yang ada di Chowkit, yang juga ditunjukkan kepada saya oleh Max Loh, pelukis We'll Eat When We're Done. So saya rasa konsep tu memang menarik, dan saya harap satu hari nanti kita boleh ada komik Malaysia yang pasal makanan jugalah. Betul. Setuju. So, Malaysia ni syurga makanan. Okay, Adi Fitri? Oh, dia ada hantar link dekat ruangan chat. Saya tak pasti kalau yang menonton live nampak tak link ni. Tapi boleh pergi ke chubb.my, cuhb.my, dan kemudian tulislah judul buku komik tu, iaitu apa tadi? Saya lupa. Minta maaf. Okay, URL dia adalah chubb.my, chub.my/collections/max-loh, LOH. Saya sebenarnya ada buat slide untuk dikongsikan malam ni, dan semua pautan apa semua saya ada letak di situ. Itulah. Mungkin boleh try lagi kot, atau sementara Amir nak kongsikan buku kedua ni, sama-sama kita boleh try tekan button-button share tu, kau boleh ada rezeki tiba-tiba terkeluar pula kan. Sebab bab teknikal ni saya pun tak reti sangat sebenarnya kan. Tapi kita belajar sama-sama. Jadi, macam yang Amir kata tadi, sekarang ni memang kalau apa-apa pun boleh beli kat Shopee sebenarnya. Mungkin boleh typekan judul komik yang dikongsi oleh dua panelis tadi dan cari kod-kod ada seller yang menjual komik-komik tu. Dan saya garanti memang akan ada lah. Confirm akan ada. Okay. Nice. Okay. Kita pergi pula pada pusingan kedua. Okay. Amir boleh kongsikan komik kedua untuk dikongsikan pada kita malam ni. Silakan. Komik ni bagi saya ada makna yang mendalam, dan dia juga kalau ikut tema saya tadi gila-gila, so majalah yang mewarisi gila-gila punya kehebatan was Ujang. So masa tu saya dekat sekolah menengah, so masa tu memanglah masa sesuai untuk baca majalah-majalah komik ni. And siri paling saya suka dalam Ujang ialah Murah Guru Tanduri Payat. So pada satu hari saya jalan-jalan dekat BBK, saya nampak ada kompilasi koleksi antologi 2 dekad. So masa 20 tahun Murah Guru Tanduri Payat ada kat sini. So saya suka Murah Guru Tanduri Payat sebab penulis dan pelukis Nick Wahdi yang berkarya pada masa tu, dia memang suka buat lawak parodi filem, macam dia buat cerita Ultra Mama. Dia bawa cerita Judge Dredd, which is Judge Dredd, dia jadi Judge Dredd sebab dia berdasarkan watak Murah Guru Tanduri Payat, which is kononnya dia based on Kalari Payat. Sebab masa tu ada satu filem cerita Mr. Indian. Filem banyak yang reference kan. So Murah Guru Tanduri Payat ialah pasal satu macam Maha Guru Silat. Okay, so Tanduri Payat tu berdasarkan Kalari Varma, which is Kalari Payat. Kalari Payat ni diceritakan dekat dalam cerita Mr. Indian sebagai jenis martial art ataupun seni silat yang diamalkan oleh Mr. Indian, nama dia Kalari Varma, which is like kemudian Kalari Payat yang lebih powerful lah. So Murah Guru Tanduri Payat suka buat benda lawak-lawak macam tu. Dia sebahagian daripada dunia, dia satu dunia dengan Ali and Davidson. So dia ada macam Man in Black kan, filem Man in Black keluar, so dia buat Mama in Black. So Mama in Black, dia ada benda-benda kelakar lah, macam Indiana Jones keluar lepas tu ya, Indiana Jones. No, Indiana Jones dah keluar sebelum tu. Tapi Indiana Jones keluar, so dia buat Indiana Mama. So it's a whole bunch of lawak kelakar lah. Saya memang suka benda ni, and bagi saya Bekazon patut diberi ruang juga, sebab Bekazon ialah Ujang yang dia mewarisi all the IP copyright of Ujang. Dan saya dah check tadi semasa borak-borak tadi yang Bekazon punya website memang ada, dan boleh baca web komik, dan juga boleh beli komik dia di sini di bekazon.com. So bagi saya ini adalah something from komik Ujang yang paling saya suka, which is Murah Guru Tanduri Payat. Ada di sana, boleh beli. Harga sekejap. Oh, harga. Sekejap, saya tengok sekejap. Okay, antara tunggu tu, mungkin Adi Fitri boleh hantarkan kot slide yang dah disediakan tu kat email saya. Saya ada bagi kat ruangan chat box ni. Mungkin saya boleh tolong downloadkan dan saya tolong sharekan. Okay, dia koleksi ni dijual sebahagian daripada satu package
untuk package 2 koleksi kartunis Nick, which is RM39 untuk Murah Guru, Tanduri Payat dan juga Ali and Davidson. Yang mana kalau saya tahu ada package ni saya akan beli. So saya rasa benda ni mungkin dalam RM20 kot harga asalnya. Okay, itu dia komik tentang Tanduri Malaysia daripada Bekazon. Dan di mana Bekazon ni mewarisi kebanyakan daripada hak cipta Ujang dulu. Dan memang Bekazon pun kalau anda perasan dia selalu ada dekat rak-rak buku dan juga surat khabar dekat 7E, 7-Eleven kalau anda perasan. Dan anda boleh beli di sana lah. Ataupun macam saya katakan tadi, boleh pergi ke Shopee, typekan judul dia dan garanti akan ada seller yang menjual. Harganya mungkin dalam RM20 Ya, salah saya ni? Saya rasa. Alright. Okay, terima kasih kepada Amir. Kita pergi pula kepada Adi untuk kongsikan buku kedua malam ini. Dan macam saya katakan tadi, kalau boleh hantarkan slide tu dekat saya boleh tolong sharekan. Saya tengah cuba share daripada laptop lain Oh, okay. Mantap. Ada Adi screen tu. Oh, okay. Screen. Okay. Okey, sekarang menunggu ni kepada yang menonton secara live di Facebook ataupun di Twitter, anda boleh saja komen kalau ada sebarang persoalan ataupun ada sebarang pandangan, idea atau pertukaran pendapat dengan para panel kita pada malam ini. Tuliskan saja komen dan saya akan bacakan komen-komen anda nanti. Jangan risau. Okey, kita serahkan sesi kepada Adi. Silakan berpencak. Okey. Okey, untuk buku kedua untuk saya malam ni, dia bertajuk Guidebook to Nanyang Diplomacy. Dia ditulis oleh Siti Lim Cheng Ju dan dilukis oleh Benjamin Chi. Kalau buku sebelum ini, We'll Eat When We're Done, berlatar belakangkan di kira alternate future or present di Singapura. Guidebook to Nanyang Diplomacy dia berlatar belakangkan di Singapura di masa lampau, iaitu masa tahun 1915 bila berlakunya Sepoy Mutiny ni. Tapi apa yang diceritakan di sini adalah kononnya macam sejarah yang tidak diceritakan. Dia kerana dalam cerita ini kononnya semasa Sepoy Mutiny itu berlaku pertempuran antara watak-watak superhuman. Dia punya perlawanan macam dah tahap Dragon Ball gitu dah. Tapi masih setting dalam sejarah, tapi saya kira is a speculative fiction. Maknanya kira macam event tu betul tapi diolah untuk menjadi macam lebih penuh aksi lah. Dan komik ini lukisannya walaupun style kartun tapi dia sangat dinamik dan cerita buku dia memang berlawan daripada mula sampai habis. Tapi cara yang menarik dia adalah sambil dia berlawan tu dia disulam dengan dialog-dialog kononnya dari punya berbalas surat. Jadi sambil kita melihat watak-watak ni berlawan, kita dapat mengenal latar belakang dan kisah tentang mereka. Jadi saya rasa ini sangat menarik dan hanya boleh dilakukan dalam komik. Itu yang saya rasa menarik. Pasal teknik superposition aksi dengan backstory ni kalau dalam medium lain saya rasa macam mungkin tak boleh buat ataupun payah. Dan itu yang saya rasakan bestnya buku ni. Sebab dia memang minat saya lah. Kalau craft komik ni memang dia exploit betul-betul kemampuan komik yang tak ada dalam medium lain. Dan nak beli di mana, saya difahamkan kalau kita pergi ke website Koch Studios, dia akan linkkan ke Kinokuniya Singapura. Okay, so dia akan linkkan ke Kinokuniya lah ke siapa nak beli kan? Alright.
Guidebook to Nanyang Diplomasi daripada Lim Cheng Ju dan Benjamin Chi. Itu dia buku kedua, komik kedua yang dikongsikan oleh Adi pada malam ini. Mungkin kalau nak kongsikan slide yang pertama yang terlepas tadi ke? Oh, boleh juga. Alalang kan? Saya masih share. Kalau dah disediakan, Alalang boleh tunjukkan terus kepada kawan-kawan kita yang menonton live ni. Ni ada contoh. Okay, we will eat when we are done. Dave Chua dan Max Loh. Link untuk ke CHUB ni adalah Creative Hub Malaysia. Okay. Dia adalah kira macam marketplace untuk artis-artis Malaysia menjual macam-macam lah, stationery ke, komik ke. Okay. Saya rasa ada link yang menarik untuk siapa yang nak explore mungkin karya-karya yang bukan mainstream komik. Betul. Yang bukan arus perdana kan. Nama-nama yang orang tak kenal lah kita nak bawa pada public supaya orang tahu. Jadi ini dia we will eat when we are done. Singapura dilanggar zombie dan juga pasal makanan. Alright. Okay, kita dah habis 2 pusingan dan bermakna 2 panelis kita dah berkongsi 2 komik pilihan masing-masing. Kita akan pergi pula kepada Amir kemula pada pusingan ketiga untuk kongsikan komik ketiga pada malam ini. Silakan Amir. So saya nak kongsikan kali ini satu siri which is like 4 buku Jejon di Jepun 1 sampai 4. So basically tapi saya buka satu je lah. So Jejon di Jepun adalah siri tentang John Suraya. John Suraya kalau orang yang ada dalam scene komik Malaysia akan kenal sebagai dia pelukis komik yang dapat beasiswa untuk pergi ke Jepun untuk buat manga studies pada taraf PhD. So dia pergi, so rupanya ada yang kita orang terpanjat mula tu adalah ada orang belajar PhD pasal komik tau, pasal manga studies. So kita semua terpanjat dan dia dapat beasiswa daripada kerajaan Jepun. And then dia buat sambil dia belajar dekat sana dia buat komik dengan kita orang. So kita setakat ni sudah ada 4 jilid. Dia akan ini akan habis dalam sama ada buku ke-5 atau buku ke-6 bergantung kepada macam mana dia space out the stories later. Tapi memang saya suka sangat antara siri yang Maple Comics terbitkan yang kami memang bangga sebab kita boleh tengok sendiri macam mana John Suraya dia menggarap cerita dia daripada mula. This is considered like macam journal comics ataupun macam non-fiction or something like that. Ataupun travelog, satu jenis travelog daripada mula sampai akhir kita bukan saja tengok perkembangan John Suraya sebagai seorang insan, sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang artis. Sebab saya fikir sepanjang setiap buku yang dia buat, dia punya teknik melukis dan teknik mewarna semua benda makin lama makin kemas. Sebab ini saya tunjuk yang keempat lah, buku keempat which is like yang paling smooth. And bahasa dia tiba-tiba makin lama makin banyak bahasa Inggeris campur dengan bahasa Melayu pada PLS. Tapi saya rasa jadi sebagai editor untuk buku ni saya rasa memang agak very close. I'm very close. Saya amat dekat dengan benda ni sebab saya fikir macam dia bukan saja menjadi sesuatu yang menunjukkan pasal keindahan Jepun, macam mana hidup di Jepun, tapi dia juga menunjukkan something yang intimate dengan John Suraya sebagai seorang insan lah. So saya amat suka, and kalau tengok pun daripada segi cover design which is yang dia buat daripada awal pun, so tengok dia punya seni dan dia punya cara dia design semua benda pun dia nampak makin lama makin best. Dan saya fikir saya amat menunggu yang kelima daripada John Suraya. Kalau John Suraya ada mendengar ni, sama ada ni kami menunggu je bila akan siap supaya kita boleh terbitkan seterusnya. Dan kalau boleh kita habiskan juga ini macam Adi Fitri dah habiskan Tabat Setanggang, kita tunggu benda itu siap je. So kalau kalau macam ni kita harap kita pun boleh buat box set yang sama. Kalau nak beli buku Jejon di Jepun ni, siri Jejon di Jepun ni, boleh pergi ke website maplecomics.com.my atau boleh search di Shopee. Kami ada wakil di Shopee, nama kedai tu Lestari 92MY, which is ada kedai yang tolong kami jual di Shopee setakat inilah. Dan kami punya website kami ialah maplecomics.com.my, maplecomics.com.my. Boleh dapatkan di situ. Ada juga package bundle Jejon yang boleh dibeli di situlah.
untuk buku 1 hingga 3 dan buku 4 ni kena beli asing. For now, yes. Alright. Okay, saya salah sebut punya. Saya selama ni ingatkan sebutannya Maple Comics, as in daun maple kat Kanada tu kan. Rupanya sebutannya Maple Comic. Maple as in mamak. Ya. Play. Makan boleh. Tak ada hal kita. Okay. Dia bahasa ni dia diverse. Dia luas kan. Dia sebut mana pun yang penting orang tahu. Betul tak? Ya. Itu dia. Komik daripada John Suraya. John Suraya ni waktu komik M tengah naik, dia pun antara pelukis yang saya baca lah, sebab waktu di asrama dulu kawan-kawan ada beli kan, kalau pergi PBKL naik rombongan apa semua, lepas tu kami kongsikan komik-komik yang kami beli, dan antara ni adalah John Suraya lah. Dan memang dia ada gaya lukisan yang distinktif, yang unik, yang kalau kita tahu, kalau kita baca pun dan kita tengok, okey, kita tahu ini style John Suraya. Okey, apa dia? Sila. Saya biasa kalau tengok lukisan dia, saya ada dialog semua, saya baca dalam kepala otak saya dengan suara Doraemon. Oh, Doraemon dia gaya apa, comel-comel Yes. And dia juga ada dalam Apo, Ujang dan juga komik M. So dia memang hati-hati walaupun dia agak muda comparatively kepada saya yang dah tua. Tapi saya tengok memang dia punya kerjaya ada di karya dia ada di merhati-hati tempat lah. Which is satu benda yang bagus lah, sebab kalau seorang pengkarya ataupun penulis, dia pada pendapat saya lah, kalau dia kekal di bawah satu payung saja, dia mungkin susah nak berkembang. Sebab dalam dunia kita ni, kita kena kembangkan kenalan kita, which is dengan bernaung di macam-macam rumah penerbitan lah. Sebab dari situ karya kita akan disebut-sebut. Dari contoh macam penerbit A akan recommend kepada penerbit B, aku ada pekarya bagus, korang mungkin boleh cuba terbitkan karya dia. Jadi dari situ karya itu akan mula dikenali dan dibaca oleh orang lah. Itu pendapat saya tentang bagaimana pekarya atau penulis boleh mengembangkan nama dan bakatnya supaya diketahui oleh orang ramai. Baik, terima kasih John Suraya. Boleh beli di Shopee ataupun di website Maple Comics. Baik, terima kasih Amir. Kita pergi pula kepada Adi untuk kongsikan komik ketiga pada malam ini. Silakan Adi. Kalau nak share screen pun tak apa. Okey. Sekarang share screen. Tak boleh pula. Tak boleh pula. Tak boleh pula. Okey. Tak apalah, saya cakap je lah. Okey. Kalau tadi saya dah kongsikan 2 komik dari Singapura, sekarang kita bergerak jauh ke selatan lagi. Kali ini dengan web komik dari Indonesia pula. Jadi saya hari ini akan mengenengahkan komik dari seorang artis bernama Azam Raharjo. Komiknya bertajuk Algeria's Radio, Horror on Air. Kira okey, Horror on Air bahasa Melayu dia adalah Radio Algeria. Dia terbalik macam tu je. Nanti. Okey. Jadi cara mudah untuk menerangkan komik ni pasal apa. Bayangkan siri Twilight Zone tapi dalam versi radio. Maknanya dia seorang DJ radio Indonesia ni fictional, nama dia Algeria, seorang perempuan. Dia akan membacakan kisah-kisah seram yang dihantar kepadanya. Oh. Okay, ini macam kisah 12 malam Saya rasa itu pun antara siri yang terkenal dekat YouTube Malaysia. Yap. Kisah pukul 12 atau something lah. Kisah 12 malam pukul 12 itulah. Okay. Menarik. Jadi yang menariknya, kisah-kisah seram ni memang ada nuansa Nusantara lah. Kira hantu ke ataupun perkara-perkara pelik dia memang berkisar dan bertempat di Indonesia specifically lah. Dan pada saya yang paling menarik pasal komik ni adalah gaya penceritaan visual Azam tu sendiri. Dia, saya nak kata, terlalu detail pun tak sangat, tapi dia mencukupi untuk menyampaikan mood, dan cara dia menyampaikan feel tu sangat economical.
Horror on Air Indonesia. Horror on Air kerana dia ada dua version dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris. Dan ya, kerana bahasa Inggeris diletakkan di dalam app inkr.com. So di situ memang komik ni boleh dibaca secara percuma lah. Setakat ni ada Al Jazeera Radio. Okay, URL dia inkr.com. Okay, ni ada saya ada buka. Saya pun baru pertama kali dengar pasal Inker ni. Al Jazeera Radio Horror and Air. Alright. Inker ni juga ada Taubat Si Tanggang buku 1 version English. Kalau siapa Okay, dia guna macam konsep webtoon lah, di mana kalau ada beberapa siri yang percuma, dia kalau nak baca siri seterusnya kena bayar ikut point. Dan point tu kena belilah. Menarik. Okay. Ni kepada siapa yang sedang menonton live, saya ada tunjukkan ini benda stroke lukisan Al Jazeera Radio di Inker. Horror on Air. Di mana kisah-kisah seram yang diberi kepada podcast seram di Indonesia dilukiskan dalam bentuk komik. Mantap. Itulah. Jadi macam saya cakap tadi, komik ni diletak secara percuma seperti web komik lain lah. Tapi kalau kita pergi ke azamraharjo.com, dia ada cara untuk kita support artis ni dengan boleh contribute pada dia Patreon atau Ko-fi, atau saya rasa dia ada platform lain. Tapi itu antara cara yang ramai digunakan oleh artis komik sekarang. Azam Raharjo, R-A-H-A-R. Okay, Instagram ada, Twitter ni dia, azamraharjo.com. Ya. Ini dia. Anda boleh lihat contoh-contoh lukisan ataupun artwork yang dibuat oleh Azam Raharjo. Dan anda boleh sokong dan support beliau di Patreon kalau nak beli artwork. Boleh check di website dia. Saya rasa macam platform lain tapi ada banyak, tapi anda type saja Azam Raharjo untuk kalau nak tengok karya-karya yang beliau buat. Dia ada di Instagram, ada di Twitter, di laman web, dia juga ada di Facebook kalau nak check. Dan setakat saya tengok memang lukisannya memang lawa, ada identiti dan juga nafas tersendiri. Cantik. Dan Azam ni pada saya dia artis yang agak versatile. Tengok kalau dia ada cerita-cerita yang komedi. Betul. So dia seram thriller, pun seram. Dia boleh buat dengan baik cerita seram. Trakteer. Itu nama dia punya platform macam Trakteer. Trakteer. Saya rasa ni Indonesia punya .id. T-R-A. T-R-A-K. T-R-A-T-E-E-R. T-R-A-T-E-R. T-R-A-K. T-R-K. T-E-E-R, betul. Ni dia. Indonesia. .id. Indonesian punya ni. Kalau kita .com, kalau di sana .id. Kenapa kita tak guna ni? Kamu buat ni. Aku kena dapat funding. Juga kepada yang menonton live, kalau kita nak tengok industri komik tempatan kita bloom dan membesar, belilah dan supportlah dengan membeli karya-karya yang asli. Jangan beli yang pirate ataupun yang di photostate atau semua kan. Kita beli di laman web Maplay Comics ataupun di Shopee. Dan dari situlah perkarya-perkarya kita dan komik tempatan kita boleh dapat dana untuk mereka teruskan melukis dan semangat untuk membuat karya-karya yang baru. Supportlah karya-karya tempatan. Terima kasih Hadi. Banyak ilmu-ilmu baru pasal dunia-dunia industri komik yang saya belajar malam ni. Tapi ini memang saya akan baca. Sebab saya pun saya peminat karya-karya bergenre seram dan juga thriller.
Jadi memang kalau dalam episod-episod sebelum ni pun kalau ada panel-panel ada cadangkan karya-karya fantasi ataupun seram ataupun thriller, memang saya masukkan dalam to be by punya list senarai. So memang dah panjang dah senarai tu nanti. Nak tunggu duit datang dia baru kita akan terus check out. So sekarang memang kena hasil kerja keras sikit lah. Alright, kita dah dalam sedar tak sedar kita dah tamat 3 pusingan. Dah 3 komik yang dikongsikan. Kita boleh terus pergi kepada komik yang keempat. Silakan, Ahmad. Saya nak promo Komik M. So, Komik M ialah satu imprint bawah PTS. PTS ialah penerbit yang agak berpengaruh, antara yang top 5 atau top 3 paling besar di Malaysia, tak silap saya tak sure. Sebab saya tak ada data. Masalah di sini lah kita ketandusan data, saya tak tahu nak buat macam mana. Tapi apa yang saya tahu ialah Komik M agak popular dan sebagai contoh je sebab ni satu je kompilasi, dia tajuk dia Hero. Apa yang saya suka pasal kompilasi ni ialah dia ada banyak komik dalam ni, tapi dia cuba mencari definisi hero tu apa. Is it superhero, wira, is it askar. Dalam ni ada juga budak selamatkan kucing, ada seorang ibu menyelamatkan. Apakah definisi hero tu bergantung kepada setiap pelukis untuk explore. Dia adalah macam ni macam perang-perang ada, tapi it's not simple lah. Dia bukan macam hero ialah macam ni typical, yang ni kelakar sikit sebab dia kalau ikut cover nampak macam ada orang pakai tanjak dan apa semua, inilah hero. Tapi sebenarnya dalam ni ada banyak definisi lain. Contohnya ada satu cerita ni saya suka sebab dia berdasarkan lagu Sudirman, Warisan. And dia cuba dapatkan definisi hero daripada situ. Ni cerita pasal budak selamatkan kucing, so dia ialah seorang hero. And stuff like that. And ini cuma satu je contoh daripada antologi komik yang diterbitkan oleh Komik M. Komik M ada banyak lagi. Kalau tengok dekat belakang ni dia punya elan, saya rasa ada macam beberapa puluh. Macam kalau tengok macam banyak sangat tu. Ya, memang banyak gila. Di zaman-zaman 2014, 2015 kan, zaman-zaman Komik M tengah naik. Saya pun ada dekat rumah saya memang banyak. Aku Kau Dan Bola, Aku Kau Dan Cinta. Kemudian siri Misi 10A, Misi 7A, apa semua itulah. Memang saya dan adik saya di rumah memang kami antara pembaca yang gemar membaca karya-karya daripada terbitan Komik M. Dan kelebihan antologi ialah tak perlu tunggu lama-lama, tapi kepuasan dia kurang. Tapi apa yang bagus ialah kita tak akan rasa betrayed atau tipu sebab cerita tu dah habis. Dia tak akan dia macam 2 keluar 2, 3 lepas tu tak ada sambungan. So tiba-tiba hanging kan? Ataupun tunggu macam 10 tahun. Ada some of the books macam yang tadi Bola Guru Tanduri Payat ni saya cari lama tau. Saya cuma dapat beli macam maybe about 15 years later baru saya jumpa kompilasi yang definitif semuanya. So the thing yang bagus pasal Komik M ialah dia memang sentiasa available dekat website dia Komik-M, dan ada macam-macam jenis. Ada cerita hantu, ada cerita superhero. Tapi apa yang saya suka juga editing dia dan cara konsep dia bukan straightforward lah. Cerita hantu. Chun is one of dia punya other compilations, tapi dia try to define macam what is the definition of beauty. Macam hero is about what does it mean to you bila cakap pasal hero, superhero lah, all these things. So it's not just like something simple like let's letak cerita orang muscular lepas tu tumbuk-tumbuk dalam satu komik, tapi dia ada lebih daripada itulah. Saya suka yang ni. Saya rasa semua ni buat fikiran Wanzu dan rakan-rakan lah kot dekat Komik M. Yeah. So saya sarankan sila support Komik M juga. Komik M ialah komik-m.com. Saya yakin dia pun ada Shopee Shop. Saya tak tahu apa benda nama Shopee dia. Okay. Alright. Terima kasih. Oh, ada komen menarik. Ada yang komen di ruangan chat box menarik. Cakap apa? Menarik lah. The statement is menarik. Terima kasih kepada Amir kerana berkongsi tentang Komik M, dan beliau memberi satu contoh iaitu komik tentang hero, di mana hero adalah sebuah antologi yang menghimpunkan karya-karya komik-komik di tempatan kita, komik-komik dalam Malaysia. Dan saya pun ada komik hero tu dekat rak belakang ni. Ini adalah, kalau anda lihat di belakang ni, sebenarnya adalah pustakaan peribadi saya di rumah. Sebenarnya ada 2 tingkat. Yang di tingkat bawah ni, di bilik saya berada ni, ialah buku-buku. Buku fiksyen dan juga buku bukan fiksyen. Dekat tingkat atas tu, dekat bilik tidur saya, tempat-tempat komik. Ada komik Doraemon, Lee Gardini, komik-komik Naruto zaman-zaman belajar dulu lah.
dan juga komik-komik M. Semuanya ada kat atas. Jadi tengoklah, mungkin kalau di kesempatan lain saya boleh tunjukkan lah. Saya mungkin boleh buat tour ke nanti kan. Tapi itu kena sesi lain di channel YouTube nanti saya nanti. Kalau sesi live kita nak bincang tentang jom kita baca komik Malaysia ataupun jom baca komik Malaysia. Ya. Terima kasih kepada Amir. Kita nak pergi pula kepada Adi untuk kongsikan komik seterusnya, komik keempat yang menjadi pilihan beliau pada untuk dikongsikan pada kita malam ini. Silakan. Okey, terima kasih. Komik seterusnya, kalau yang 3 komik sebelum ni yang saya kongsikan, dia lebih bersifat fantasi. Dia adalah fiction yang quite fantastic. Dia pasal ada zombie, ada superhuman lawan-lawan, atau mystic, horror. Jadi komik seterusnya ni tajuknya The Fires That Didn't Happen oleh artis Indonesia Stephanie Sujono. Stephanie kalau sebelum ini dia sorry saya terpaksa ni interject. Boleh share screen ke? Boleh dah ke tak boleh? Tak boleh juga. Dia kalau tak boleh mungkin preventing. Mungkin Adi boleh letakkan judul dekat chat box, saya boleh tunjukkan. Saya search dekat Google, saya share screen. Dah, saya link pun saya dah bagi. Ke tak nampak? Okey, ada, saya nampak. Alright. Okey. Sorry. Mana saya tadi Okey, Stephanie. Sebelum ni Stephanie banyak menghasilkan zine atau ada juga komik-komik yang dia terbitkan. Memang banyak bercerita tentang Indonesia dan beridentiti Indonesia, dan dia banyak bercerita tentang makanan dan travel. Itu memang makanan dia lah. Tapi dalam The Fires That Didn't Happen, dia cuba tackle isu pembakaran hutan dan ladang kelapa sawit yang di Sumatera. Jadi tajuknya The Fires That Didn't Happen oleh dan ladang kelapa sawit. Oh, suara saya diulang balik. Saya rasa suara macam ada tak dengar sangat tadi. Tapi sekarang dah okey. Sekarang okey. Okey, sampai mana tadi Saya yang dia lambat lah. Ni baru masuk ke telinga saya suara macam ada delay sikit. Tak apalah, saya cakap je lah, nanti dia akan keluar juga. Betul. Jadi yang menariknya, isu besar dia tentang kebakaran hutan dan peladangan sawit ni disulam dengan cerita perjalanan sekumpulan kawan yang mengembara ke kawasan yang terlibat dengan pembakaran hutan ini. Dan sambil tu dia memaparkan budaya setempat tentang dia. Again, pasal Stephanie memang minat cerita tentang makanan dan budayanya. Bukit Tinggi. Okey. Dan komik ni juga di web komik, boleh dibaca secara percuma di tapas.io. Kalau boleh kongsikan URL dia. Dan komik ni dalam bahasa Inggeris lah, walaupun ceritanya bertempat dan watak-wataknya dari Indonesia, tapi agaknya pasal kalau dalam bahasa Inggeris capaian dia lebih meluas lah, saya rasa. Nak bila diletak di Tapas ni, memang platform web komik antarabangsa. Okey. Satu lagi platform yang saya baru dengar malam ni. Kita ada Tapas, kita ada Tracktier.id. Tadi kita ada apa ya ni? Tinker. Ya. Jadi siri ni masih berjalan. So kita tak tahu lagi lah apa kesudahannya. Tapi ada 15, setakat ni ada 15 episod. Setakat saya tengok ni.
Okey, sebenarnya waktu saya berinteraksi dengan follower Twitter saya, ada yang bertanya kepada saya, kat mana nak baca karya-karya secara halal, secara legal kan. Jadi kepada yang menonton secara live, ini ada cadangan-cadangan daripada Amir dan juga daripada Adi secara khususnya. Kita ada Tapas, kita ada trackcare.id di mana anda boleh membaca karya-karya oleh pelukis-pelukis di luar sana dan anda boleh support karya mereka dengan cara legal, cara percuma. Ini memang karya yang legit, bukannya karya yang dipiratekan dan kemudian biar dibaca secara percuma tanpa menghargai usaha penat lelah pelukis. Ini anda boleh baca di sini. Inker pun Inker, sebab kami ada beberapa judul kami dekat Inker juga, INKR. So Inker, Inker Comics, dia ada app, dia ada website, boleh baca mana-mana tempat. Promo sikit. Bacalah Apply Comics punya judul kat situ. Sebabnya kita ada agreement dengan Inker yang mana kalau kita dapat share daripada iklan yang keluar dekat Inker, maksudnya bila ramai orang baca dan bila ada iklan, kita boleh dapat sikit duit lah. Nama judul yang mungkin saya boleh searchkan? Nak tunjuk terus? The Redemption of Tanggang. The Redemption of Taubat Si Tanggang, buku pertama dalam bahasa Inggeris. So dalam ni sebab untuk international kita translate semua dalam bahasa Inggeris. Ini di-translate terus oleh Adi Fitri. Sebab dia tahu apa benda dia cakap. So senang sikit. So Taubat Si Tanggang daripada ditulis. Saya perasan dia tulis written app. Maknanya ada aplikasi juga yang boleh anda download. Tak pasti sama dia boleh di Android ataupun di App Store juga, Apple Store. Mungkin ada di dua-dua. Dua-dua ada. Lagi mantap. Jadi anda boleh baca di browser ataupun anda boleh download saja app di smartphone masing-masing. Dan supportlah karya The Redemption of Tanggang, iaitu versi alih bahasa Inggeris daripada Taubat Si Tanggang oleh panel kita, iaitu Adi Fitri. Jadi kita ada Inker, kita ada Tapas dan kita juga ada tadi Tracktier untuk anda tengok karya-karya pelukis kita dan juga pelukis luar negara. Terima kasih kepada Adi Fitri kerana berkongsi. Ada satu soalan yang saya baca daripada penonton live di Facebook tadi. Soalan dia saya bacakan kejap. Mungkin kita boleh minta panel untuk jawabkan, untuk kita bertukar-tukar pendapat. Okay. Lambat pula internet. Itulah kalau live streaming ni kan, dia bergantung pada kelajuan internet. Okay, soalan dia daripada saudara Takif Daniel. Dia kata nak tanya, bagaimana proses penulis dan pelukis bekerjasama untuk terbitkan karya? Okay, betul. Ini soalan yang legit juga sebab kadang-kadang contohnya macam ada satu saya baca komik, saya lupa judul dia, tapi nama pelukis komik orang lain, yang buat cerita pun orang lain. Dan saya pun tahu tentang benda ni daripada manga Bakuman, di mana pelukis dan penulis cerita tak semestinya orang yang sama. Mungkin Amir dan juga Adi Fitri boleh ulas lebih lanjut tentang soalan ni. Okay. Amir nak start? Okay, saya start. So pengalaman saya buat benda ni would be dengan Driving Malaysia, which is kolaborasi dengan Grab, tapi saya berfungsi sebagai more of like a curator and editor rather than an outright writer lah. Tapi ceritanya macam ni lah. Basically kita akan bincang dulu dengan artis, kita akan cakap kita ada berapa page, kalau macam 100 page lah, kalau 10 page, kalau 20. And then lepas tu kita cakap ni story dia, lepas tu dah bincang story, lepas tu penulis akan tanya dulu pelukis apa jenis strip yang dia nak. Sebabnya setiap pelukis dia nak benda lain-lain. Ada pelukis yang cakap, kau jangan bagi tahu aku panel apa benda semua, aku nak lukis sendiri. So saya kena buat macam scene dalam skrip macam dalam filem lah, macam ni ada scene external, internal, whatever. Tapi yang biasanya orang buat ialah dia akan minta nak tahu satu page tu berapa panel, lepas tu lukis apa. Lepas tu kalau dia boleh lukis, kalau dia rasa tak best, saya biasanya akan cakap, sebab saya in terms of the artistic vision or direction, saya percaya kepada artis is better than apa yang saya boleh fikirkan, kecuali kalau ada beberapa benda yang penting kepada naratif. Macam should it be like one page, satu panel saja sebab dramatik sangat ke, atau whatever, saya akan bagi tak macam, dan cara tulis je lah macam page 1, 6 panels, 3x2 atau 2x3 ataupun
saya akan cakap ada 2 panel kecil kat atas, 1 panel kat sini bawah, lepas tu 3 kat bawah ke. Whatever it is, apa jenis benda nak letak situ, saya akan, lepas tu setiap panel tu saya tulis apa yang perlu ada. Tapi sebagai penulis saya faham ini cuma cadangan kepada artis, terpulang kepada artis tu juga untuk buat macam mana yang dipikir ialah terbaik untuk benda itulah. And there should be trust between artist and writer sebab kalau tiba-tiba yang ni nak pergi kiri, ni pergi kanan, susah. So it has to have a lot of communication between writer and artist. Tapi setakat ni artis yang saya bekerja dengan memang semua terror. Saya letak benda basic pun dia buat benda terror gila babi. So saya pun percaya dia orang memang ahli lah, pakar dalam dia orang punya bidang. Kalau yang tak pakar tu dia yang susah sikit lah kita nak bekerjasama. Jadi cara rasanya penulis ni ataupun mereka adalah orang yang menetapkan rangka cerita tu. Maknanya ada mungkin ada poin-poin yang boleh jadi jump start kepada pelukis ni. Okay, apa nak lukis, apa yang perlu ada dalam sebuah panel tu. Tapi yang akan menghasilkan produk akhir atau end product ni adalah pelukis sendirilah. Bagaimana dia nak visualize idea ataupun kata-kata dalam sebuah cerita atau naratif tu kepada bentuk lukisan orang, manusia, haiwan, bangunan dan sebagainya. Contoh macam ni, katakan tak tahu nampak tidak, tapi katakanlah page ni kan, kalau saya yang tulis page ni, saya akan cakap okay, page 28 1, 2, 3, 4 panel, satu panel horizontal, satu panel vertikal kat sini tapi 2 kat sini, and lepas tu saya tulis apa description kat sini ialah panel 1 akan ada 2 Jejon dengan kawan dia tengah tengok tengah bercakap something, and then like whatever lah. So setiap panel akan ada benda, and dia perlu ada pilihan sama ada untuk ikut ataupun untuk buat sendiri. Macam and certain things macam this is inset panel, this is like bottom panel, horizontal, benda-benda macam tu lah yang saya tahu. Tapi Adi Fitri would have more insight sebab dia memang buat benda ni tiap hari. Saya buat banyak benda lain juga. Silakan. Menarik. Saya pertama kali dengar pasal benda ni. Topik ni sebenarnya boleh buat satu sesi live satu lagi. Boleh. Kita boleh plan. Sebab dia lain penulis, lain gaya penulisnya, lain artis, lain cara dia interpret penulisan. Jadi yang nak dapatkan penulis dengan pelukis yang serasi dengan gaya masing-masing, kalau dapat yang paling betul-betul tu memang kita akan menghasilkan karya paling unggul lah. Paling agung lah. Ataupun kalau macam saya lah tu penulis, saya lah pelukisnya. Jadi kalau saya tulis scene tu macam ada banyak benda nak lukis, saya akan, masa nak lukis tu saya akan maki diri sendiri je lah. Tak ada orang lain yang boleh saya salahkan. Jadi teknik menulis itulah saya kata dia tulis secara umum dan kita serahkan pada artis untuk interpret macam mana. Ataupun memang ada setengah penulis saya tahu dia memang minta secara terperinci. Yang ni memang nak kena jarak ni dan dari angle begini dan di belakang tu kena ada elemen ini. Tapi setengah artis tak suka penulis yang terlalu rigid dalam dia description tu, pasal dia setengah artis perlukan ruang untuk berkarya. Setengah artis suka diberitahu untuk apa nak lukis, so dia tak payah fikir. Dia macam penulis dah dictate, lukis ni, okey. Dia dah dapat instruction tu, dia just hasilkan. Jadi dia berbalik kepada apa gaya cara kerja yang pengkarya masing-masing ni, penulis atau pelukis selesa. Dan yang tu kita nak kena rapport lah banyak. Macam Amir cakap tadi, dia memang kena komunikasi lah antara penulis dengan pelukis. Itulah saya punya. Tapi betul, ni topik ni memang boleh dibincang jam lagi satu session, dua session. Dari ada satu trivia. Okey, silakan.
Okay, sorry. 20 tahun lepas, saya cuba nak buat komik dengan Adi Fitri tau. Nama dia Apa Gunanya 45. Okay, kenapa 45? Okay, sebab sepatutnya masa tu dah hari merdeka ke-45 tau. So, it's like apa gunanya 45 tapi ada dot 45. So, it's like 45 kali per bullet lah. Contohnya macam masa tu baca 100 bullets, baca, stray bullets, whatever. So, rasa macam nak buat cerita pasal gritty lah, Noah, stuff, whatever else. Tapi sebab communication kita macam sial, so memang sampai hari ni dah berapa tahun dah? Berapa puluh tahun dah? Sekarang dah 60 lebih tahun dah. 12 naik ke 20 tahun dah. Mungkin tahun ni tahun untuk realisasikan impian atau plan tu. Tak apa. Kita ada banyak kerja lain, banyak cerita lain lagi kita boleh buat. So, it's okay. Okay, ada komik 8 page kan? 8 page Ini betul-betul heavy juga. Ada satu komen saya baca dekat live juga. Dia komen kata komik Kelembai daripada Basi Mente Studio. Saya tak tahu macam mana nak sebut. Maafkan saya. Sekejap saya share. Saya pun baru search tadi ni page dia. Komik Kelembai. Dan saya ada buat bacaan tadi, komik ni dicalonkan untuk anugerah buku Malaysia. Kelembai. Kena beli ni? Kan? Beli kat mana ni? Ini saya tengok page dia sendiri. Tapi saya dah usah kat Shopee kat tadi, ada juga. Mungkin type Kelembai, nanti ada keluar seller-seller yang menjual. Harga dalam RM50 macam tu kot. Mungkin ada package dia, tapi menarik. Dia macam apa? Dia macam berserk gitu kan? Ya, macam berserk punya. Sebenarnya cakap pasal Kelembai, saya waktu sekolah rendah dulu, atau mungkin sekolah menengah awal, sekolah menengah tahun form 1, form 2, saya pernah terbaca satu komik tau. Dia style macam Avengers, di mana watak-watak hikayat atau legenda Malaysia ni macam orang minyak, badang, si tanggang, dia dicerita semula. Dia macam Avengers di mana watak-watak ni dikumpulkan untuk satu misi. Tapi saya lupa apa nama komik tu. Tapi waktu tu the idea and the concept bagaimana watak-watak ini diceritakan semula dan dikumpulkan untuk mungkin berperang ataupun melawan satu watak jahat adalah satu idea yang macam wow, ini benda baru kan. Macam mana watak-watak ni dikumpulkan dalam satu universe, dalam satu dunia untuk bertemu dan berinteraksi sama mereka. Tapi saya lupa apa nama komik tu. Mungkin antara kita borak ni saya akan buat research sikit, saya akan jumpa. Mungkin kalau Amir dengan Adi ada tahu, dan saya tak pasti ni bawah terbitan mana. Ni kalau betul lah rasanya kan. Ini bunyi macam Liga Pendekar. Yes. Liga Pendekar. Muhammad Azhar. Ya, betul. Ya, 2008. Time ni saya sekolah rendah lagi. Betul. PTS. Rendah? Ya, kita tak apa, jangan risau. Umur tak penting. Yang penting tu dah tua. Yang penting teruskan hidup. Tapi inilah dia. Akhirnya jumpa tak? Ni kalau nak saya ada beberapa kopi ni dalam plastik lagi. Dan tak silap saya, ini sepatutnya menjadi satu siri, jadi satu macam universe, tapi dia terhenti dekat jilid 1 je. Itulah. Betul saya kalau saya salah. Itu ialah satu masalah penyakit dalam ini dia. komik Malaysia. In which ada ramai pengkarya yang ada idea tapi dia sayang dan cintakan idea dia sekejap je. Lepas tu gila. Kita jadi. Tapi saya rasa Liga Pendekar gila tu. The idea itself is very powerful. Macam wah. Macam mana watak-watak ni si tanggang yang perempuan ni Masuri Saya lupa dah macam mana. Ada Kelembai. Tapi saya rasa bukan sambungan. Sebab ni komik M tau. Under PTS, saya rasa ada. Ada sambungan dia. Tak kena tanya Azhar lah. Nanti kita tanya Azhar dalam grup. Mungkin kita kena tanya. Tapi memang rugilah kalau idea ni tak disambung. Bahkan sebab saya mahukan hikayat-hikayat ni diberi nafas baru, diceritakan semula. Inilah bagaimana kita mengembangkan atau memperkenalkan kita punya hikayat kepada orang luar. Kita ada watak-watak yang sangat hebat. Kita ada Hang Tuah, Sang Kelembai, kita ada orang minyak kan. Ini Putra. Ini stroke lukisan Azhar. Narik. Oh, dah pukul 10 dah. Okey. Sebenarnya kita ada satu lagi sesi pusingan iaitu buku kelima yang akan dikongsi oleh Amir dan juga Adi Fitri. Baik, kita nak terus pergi kepada Amir. Kongsikan buku untuk pusingan terakhir malam ini. Okey, Tabat Si Tanggang. Okey, keluar dah akhirnya. Tabat Si Tanggang. So, Tabat Si Tanggang kami sekarang sedang membuat campaign pre-order. Tapi
Taubat Si Tanggang ialah buku ketiga yang pernah kami terbitkan di Maple Comics. Saiz asalnya besar, tapi sekarang ni kami kembali dengan Taubat Si Tanggang 1 yang bersaiz lebih kecil. Dan kita juga akan buat, kita tengah terbitkan Taubat Si Tanggang buku ketiga. And ini ialah buku terakhir. So, maksudnya trilogi kita orang, trilogi Taubat Si Tanggang telah pun tamat. Cerita dia pun tamat dan saya rasa resolusi dia akan menyebabkan semua akan rasa puas hati lah akhirnya. And Tanggang ni memang sama macam yang Iman cakap tadi, in the sense that kita juga konsep dia dengan Liga Merdeka ada iras-iras, in the sense that semua dongeng Melayu, Tanggang, Luncai, Kancil, Padang, Batulah Batu Tangkup, Bawang Putih Bawang Merah, Pak Belalang dan everything else, semua ada dalam dunia yang sama. Dan dia ada 3 buku semuanya. Buku pertama dia sambung cerita Tanggang selepas dia disumpah jadi batu. Kedua dia sambung dia punya perjalanan, dan buku ketiga ialah perakhiran perjalanan dia. Saya amat berbangga sebenarnya menjadi penerbit Taubat Si Tanggang sebab berjaya buat daripada mula sampai habis. Saya terima kasih kepada Adik Fitri sebab menunaikan janji yang akan habiskan juga cerita ni. Ada bertahun-tahun juga saya fikir macam bimbang sebab takut tak sempat lah untuk kita terbitkan buku, tapi kita berjaya juga, dan ini adalah bagi saya pencapaian yang paling kami bangga semasa musim pandemik ini. Jadi sesiapa yang berminat untuk mendapatkan Taubat Si Tanggang buku 1 sampai buku 3 bolehlah buat pre-order Pratempah. Sama ada kita punya Twitter, kita punya Facebook. Twitter kita ialah Komik Maple, twitter.com/Komik Maple, ataupun Facebook ialah fb.com/Lepak Maple, ataupun itu 2 tempat lah untuk pergi dapatkan link dan buat tempahan. Kami juga ada macam kad watak, dan kalau beli 3-3 akan dapat dalam satu kotak istimewa, dan setiap orang yang beli, tak kisah beli 1 ke, beli 3-3 ke, akan dapat satu booklet eksklusif pasal the making of di balik tabir Tanggang. Dan hanya available untuk siapa yang beli pre-order lah. Lepas ni okay, kita ada package A, package B dan juga add-on reprint Taubat Si Tanggang 1. Anda boleh lihat di skrin yang saya kongsikan ni. Ini Twitter Maple Comic atau Komik Maple. Okay, harganya bermula daripada RM30 untuk package-package yang ditawarkan sempena PBKL ini, Taubat Si Tanggang, Pratempah, pre-order saja. Dan ini memang eksklusif. Hadiah-hadiah yang Amir sebut tadi hanya eksklusif untuk Pratempah dan tak dijual di kedai. Jadi kepada anda kalau tak nak terlepas, mana tahu tiba-tiba Taubat Si Tanggang jadi karya yang rare atau langka masa akan datang nanti kan. Inilah masa dia untuk anda jadikan dia sebagai koleksi anda di rumah. Okey, saya nampak ada RM60 untuk package A, RM50 untuk package. Okey, kita tunjuk terus Package A apa yang anda boleh dapat? Buku eksklusif 3 trilogi ini dan juga kad watak. Kemudian package B ada dapat tak ada kad watak berbanding package A tadi. Dan anda juga ada package C. Okay, ini anda dapat kad dengan buku sahaja dan juga package D. Jadi ada 4 package yang ada 5 macam ni. Oh tak, ada itu add-on. Itu add-on, dan yang RM20 itu add-on, dan kami perlu nyatakan bahawa kos penghantaran ialah percuma. Dia dah masukkan dalam kos semua sekali ni. Yang RM20 ni ialah add-on kepada any of the packages, tapi yang beli package A dan B tak perlu risau. Dia kalau macam yang package C dan D tu dia tak ada buku Tanggang pertama ni yang kita dah reprint jadi lebih kecil tau, supaya dia kalau susun dekat rak dia lebih cantik lah. Pertama tu it's an alternate version lah of the first one. Yang first one tu dia sesuai untuk kanak-kanak yang suka baca besar-besar, duduk dekat katil, lepas tu dia baca perkara. Dia boleh selak sama dengan dia punya adik-beradik dia, benda semua. Tapi yang kecil ni sesuai untuk koleksi lah kita, sebab dia lagi senang dan muat dalam satu kotak. Tapi memang saya tengah tak sabar dah menunggu abang postman mengetuk pintu rumah kata parcel sampai Taubat Si Tanggang. InsyaAllah selepas kempen tu kita akan tunggu semua sekali dan Desember. Perasan ada soalan dari Fizaril Anzari ni di Facebook. Dia tanya sebab saiz buku Taubat Si Tanggang dikecilkan. Okey, silakan jawab. Penerbit. Okey. Ini sebenarnya kehendak pembaca dan kedai buku. Sebab kami mendapat bila lepas setengah buku pertama keluar,
kami dapat maklum balas kata rasa saiz dia pasal dia dalam bentuk landscape dan pada saiz yang besar dan landscape tu feedback yang paling melekat pada saya adalah susah nak baca sambil baring. Pada saya rasa macam pelik lah pasal kalau saya jenis baca komik memang kena duduk dan Baring lah kan. Tapi apparently ramai yang suka membaca sambil baring. So kita pun okey lah, akulah kalau dah lama cakap tu yang buku kedua, ketiga dan sekarang yang buku pertama dikecilkan supaya jadi lebih handy lah. Kami pun bila dah tengok balik macam betul juga kalau kecil macam ni senang. Ya, nak buat mana-mana kan, nak masuk beg, nak baca sekolah. Ya, buat sekolah kan. Bagi baca kat kawan. Duduk masuk sekolah sebab boleh bawa. Kena hati-hati lah, takut kena rampas dengan cikgu dengan pengawas kan. So kalau kecil senang sikit nak suruh baca buku teks gitu. Jadi harapnya itu menjawablah soalan Fizaril. Terima kasih bertanya. Terima kasih bertanya. Okey, kalau tak saya pun nak cerita pasal tapak sitangan tapi Amir nak cerita. Saya cerita sebagai penerbit, awak boleh cerita sebagai pelukis kan, daripada orang sendiri yang menghasilkan Taubat Si Tanggang ni. Silakan. Tapi rasanya Amir dah ceritakan semuanya pun. Saya just berharap dengan selesainya buku 3 ni para pembaca dan peminat rasa berpuas hatilah dan dapat menerima karya saya yang seadanya ni. Itulah. Saya rasa ini karya hasil yang terbaik saya boleh buat masa ni. Jadi silalah terima dengan hati yang terbuka dan pre-order lah sekarang sebelum 31 hari bulan 3. Alright, jadi kedua-dua panel kita, Amir dan Adi sudah berkongsi 5 buku komik pilihan masing-masing kepada kita semua. Jadi sekarang ni dalam masa yang baki, kita sekarang sudah pukul 10.13. So ada dalam 17 minit lagi lah untuk sebelum sesi kita tamat. Sebelum kita nak buka, kepada kalau ada siapa yang menonton nak bertanya soalan kepada Amir ataupun Adi, sila tulis sahaja di Facebook ataupun di Twitter. Saya akan bacakan ataupun panel boleh baca sendiri nanti. Tapi soalan daripada saya kepada Amir dan juga Adi, sebagai orang yang berkecimpung dalam industri komik, sudah tentu ada komik ataupun pelukis komik yang menjadi inspirasi kepada korang. Macam, okay, aku rasa aku nak terbit komik lah, aku rasa aku nak lukis komik lah. Siapa orangnya? Ataupun komik apakah yang menyebabkan anda berkecimpung dalam industri ini? Silakan. Adi? Okay. Kalau saya ini macam name dropping sikit lah. Tapi masa saya kecil-kecil, saya pergi beraya rumah saudara mara pun semua. Lepas tu saya dapat tahu salah seorang pakcik saya adalah pelukis kartunis di Gila-Gila. Tak. Kartunis Kerengga kalau siapa. Lagak Mahmud bukan? Ni segitiga dan ni apa nama dia? Bukan Lagak Mahmud. Patah. Patah. Jadi saya bila kecil saya dengar macam boleh kita, pasal saya masa tu memang minat komik pun. Tapi bila dapat tahu ada di kalangan keluarga sendiri yang kerjanya lukis kartun, komik, start dari tu saya menyimpan angan-angan lah untuk membuat komik sendiri. Walaupun belajar dan berkerjaya di luar bidang komik, tapi kalau dah takdir memang sudahnya macam kalau dah jodoh tak ke mana orang kata. Begitu. So itulah orang yang pertama yang membuat saya betul-betul nak masuk ke dunia komik. Okay, saya ada buat carian di Google. Kerengga. As in bukannya kerengga tapi kerengga. Kerengga ya. Saya pernah baca tu. 3 segi 4 segi. Tapi bila tengok dekat image tak ada pula contoh-contoh
komik ataupun lukisan yang boleh kita ni. Tapi tak mungkin kalau siapa yang ada gila-gila boleh kot cari kerengga 3 segi 4 segi. Okay, terima kasih Adi. Cerita yang menarik. Amir? Bagi saya memang peminat Neil Gaiman daripada awal. Mantap. Saya penulis sebab saya penulis, saya bukan pelukis. Tak erti lukis, sebab saya lukis pokok dia jadi macam benda lain. So saya memang suka Neil Gaiman. Saya baca daripada awal, and apa yang saya nampak apa dia buat, benda pertama yang wow. Ini murah beli time pesta buku Bibit Wolf. Sila, sambung cerita. Benda yang paling saya kagum, tiba-tiba dia menang World Fantasy Award untuk komik. Lepas tu dia orang punyalah berbulu, dia orang pergi tukar undang-undang supaya peraturan World Fantasy Award supaya komik tak boleh menang lah lepas tu. So Mamat tu memang terror lah. So and dia tak peduli pun, dia nampak komik sebagai satu medium yang penting, and penulisan dia best. Saya follow blog dia, saya follow Twitter dia, saya follow kehidupan dia daripada perkahwinan pertama, perkahwinan kedua dan juga perceraian kedua juga. Okay. Ya. Saya pun tahun ni baru nak into karya-karya Neil Gaiman. Novel pertama beliau yang saya baca American Gods. Neverwhere. Pasal London Above and London Below, which is memang waktu saya baca tu macam gila bapak dia punya idea kan. Di mana kota London ni ada satu dunia lain sebenarnya di bawah tu. Dan inilah community magical yang orang London Above, iaitu kita lah, orang Malaysia biasa tak boleh nak masuk. Tapi once anda dah masuk, anda tak boleh nak keluar. Saya tunjuk. Ini novel pertama dia yang saya beli, Neverwhere. Ini cetakan cover apa Orbit je ke bukan? Collins. Ya, betul. HarperCollins. Tapi yang menarik, saya juga difahamkan yang Neil Gaiman juga adalah pelukis komik di DC punya komik ya. No, not really. Dia pernah buat 24 hour komik, tapi dia buat tu semata-mata untuk faham macam mana pelukis komik berfungsi. So dia buat 24 hour komik, not bad lah, tapi macam pelik lah benda tu. Tapi apa yang saya suka ialah Mamat ni, Neil Gaiman ni, dia ada banyak idea. Mr. Punch saya dia tu, the tragical comedy or comedic tragedy of So dia punya idea ialah benda yang bila awak baca dia jadi macam kenapalah aku tak tulis dulu kan, sebab macam sebabnya because it's so obvious tau. Macam Snow Glass Apples is one of my favorite stories di dalam koleksi Smoke and Mirrors. Snow Glass Apples ialah pasal Snow White punya fairy tale, tapi bayangkan kalau yang evil stepmother tu sebenarnya hero, lepas tu si Snow White tu ialah satu vampire yang jahat sebenarnya. So it's really Smoke and Mirrors. Fantastic. Wah, bukunya ada, baca dia tak tahu bila lagi. Tapi banyak sangat benda tu birit punya dah menggunung lah, tapi menarik. A Study in Emerald, dia cerita pasal Sherlock Holmes dan Cthulhu Mythos, H.P. Lovecraft dalam satu dunia. A Study in Emerald, macam-macam lah. Murder Mysteries is actually pasal pembunuhan pertama dalam alam semesta yang jadi kepada satu angel. So dia punya idea memang kita rasa, saya memang setiap kali baca buku dia rasa macam tumbuk diri sendiri, sebab kenapalah saya tak tuliskan benda dia dulu, copyright dulu supaya boleh saman dia. But he's been an inspiration, and ada macam-macam masa bila saya depressed atau kemurungan atau whatever, Neil Gaiman sebenarnya boleh baca Neil Gaiman berasa best balik lah dunia ni. Dan Neil Gaiman juga pernah buat cameo dalam siri The Big Bang Theory. Kalau siapa yang follow The Big Bang Theory. Ada. Saya berhenti tengok, lepas tu dia keluar kat situ. Sidney Sheldon dengan dia punya geng-geng net dia dekat kedai komik kawan member tu. Lepas tu Gaiman ada buat cameo dalam 1-2 episod rasanya. Tapi time tu lah baru saya dia lukis. Aku kena cari karya-karya dia. Kenapa dia ni famous sampai buat cameo dekat siri yang famous. Dan itulah bermula pengenalan saya dengan Neil Gaiman. Bermula dengan Neverwhere. Tapi lepas ni mungkin saya akan baca komik-komik yang lain. Menarik juga. Dia punya idea tu orang kata gila babi lah. Mantap. Mungkin Sandman Comics. Benda pertama saya komen dekat Facebook, Sandman Run. Antara karya Gaiman yang di-recommend untuk dibaca. Sandman Comics ialah komik pertama yang saya beli dengan gaji saya yang pertama. Saya sebab masa kat sekolah tak ada duit tau. Bapak saya miskin apa semua. So dia tak ada bajet untuk hiburan apa benda semua. So bila saya ada kerja sendiri, benda pertama saya beli ialah komik Sandman.
collection lah, TPB lah, bukan komik-komik single standalone sebab itu mahal sangat. Oh, Saya beli paperback dia. So Sandman ialah siri long running series 76 issues, sebabnya 10 trade paperback. Okay, menarik. Ya. Rasanya macam tak ada soalan sangat daripada penonton live. Dia sekadar macam expression lah, ataupun kata tahniah ataupun terima kasih atas jawapan dan sebagainya. Saya dah beli 2 package A Taubat Si Tanggang, tak sabar nak baca kesudahannya. Daripada Terima kasih banyak. Terima kasih kerana menyokong karya-karya tempatan. Okay, sebab tak ada soalan, saya nak tanya, ni saya yang curious Vertigo ni dia komik DC ke? Sebab saya tengok Vertigo ada juga menerbitkan watak-watak DC. Sekarang nak clearkan saya punya understanding. Dia imprint, dia macam bawah DC. Oh, dia imprint. Dia ada Vertigo, dia ada Wildstorm. Tapi Vertigo is mostly untuk adult comics. So you have philosophical punya discussion lah kan? Sandman, Lucifer, you have Fables, ada apa lagi yang Swamp Thing pun bawa Vertigo juga. So Hellblazer. Macam mana? Hellblazer. Oh, Hellblazer. And then sebab pada masa tu Karen Berger, tak tahu nak sebut nama dia macam mana. Dia bawa like a bunch of penulis daripada UK datang ke US untuk berkarya. So antaranya dia orang masuk and buat bawah Vertigo lah. Preacher pun sebenarnya bawah Vertigo. Tapi kalau macam komik European lain macam Meta Barons dengan Technopolis, dia bawa DC Inhumanoids kan. Inhumanoids punya imprint is different lah. Itu ada certain macam French punya ni ide Inkal, all those things ada different imprint. Tapi Vertigo memang untuk those people lah. And the best, this is my favorite. Actually, the Sandman comics is my favorite title lah. Dalam semua benda lah. Saya fikir macam manusia diletak di bumi ni antara sebabnya lah untuk buat The Sandman comics. Lepas tu kita macam okey lah, boleh tutup kedai lah. Okay, menarik. Kalau ada soalan-soalan boleh tanya dia, tapi sementara nak menunggu tu, kita dah bercakap tentang komik Malaysia dan juga komik Barat, US dan UK specifically. Tapi mungkin Ami atau Adi ada juga membaca manga Jepun ataupun manhwa Korea. Mungkin boleh kongsikan antara judul-judul yang menarik ke ataupun tak menarik dan apa sebab dia? Solo Leveling chapter 1 from Solo Leveling. Ya, itu memang the top manhwa dekat Webtoon sekarang. The 50 Tea Recipes from the Duchess. Saya juga suka baca shoujo manhwa. Okay. So 50 Tea, The Villainess Lives Twice. Itu pun sedap lah. Best lah. Sebab dia cerita pasal, dia basically cerita pasal percaturan politik zaman dulu. And also pasal like a fantasy medieval Middle European, Central European punya benda, because you can't really put it it's a Prussian Empire ke apa semua, everything else. It's real lah. Lepas tu baru-baru ni yang concluded was Dr. Elise, Dr. Elise, the lady with the lamp or queen with the scalpel. Itu baru habis. Elise, E-L-I-S-E. E-L-I-S-E, Dr. Elise, the royal lady with the lamp, that one. So, saya banyak baca manhwa sebab macam shoujo itu apa? Shoujo tu macam shonen ialah untuk lelaki, budak lelaki, shoujo ialah untuk perempuan. So dia lebih kepada macam jiwa-jiwang. Tapi sekarang ni punya jiwang dia lain sikit. And apa yang saya suka ialah kalau macam 10-15 tahun lepas bila baca manhwa Korea, dia macam bagi saya tak sedap, tak best. Dia macam apa benda dia kan. Tapi sekarang ni bila saya tengok webtoon dekat online, webtoon apa benda semua, memang best gila sekarang. Solo Leveling of course semua orang baca Solo Leveling. Omniscient Reader's View. Tahu juga saya belum baca lagi sebab banyak sangat. Ya betul. Tapi dah jadi anime dah. Anime saya dah tengok. First season betul. Tapi rasa macam ada lari sikit tu, ada sikit beberapa, tapi itu biasalah. Anime tak semestinya akan adapt fully 100% daripada the original source tu. Tapi tak apa, itu isu lain, sesi lain kita boleh bincang. Apa lagi Nosebleed Nosebleed tak. Tapi saya ada baca beberapa yang lain. Tapi Noblesse. Nosebleed. Okay. Noblesse. Ni Nosebleed tu berdarah. Sorry saya tersalah search tadi. Minta maaf pada yang menonton live. Ini antara dia. Dia manhwa yang terkenal juga.
saya juga baca yang Mamat Gans, Mamat Gans, jangan search Gans sebab saya takut keluar image-image yang tak sepatutnya. Okay. Sebab saya juga baca Gigants or something like that. Dia cerita pasal dia macam dunia Gans tapi pelik sikit. Lepas tu ada Gans E, which is Gans dalam Edo era, which is Japanese film dia. So mungkin tak sesuai. Tapi Adi recommend lah beberapa manga Al-Mahwa. Saya tengah baca Dungeon Meshi. Oh, Danmachi ke Dungeon Meshi? No, lain-lain. Dungeon Meshi. Delicious Dungeon. Dia pasal bukan? Bukan. Dungeon Meshi and Dragons. Dungeon. MESHI. Oh, Dungeon Meshi. Ryoko Kui. Ni betul eh? Dia macam cerita RPG. Oh, nice. Dia explore dungeon dan semua tapi campur dengan cerita makan-makan. Masak. Pasal dia punya dwarf dalam parti tu memang pakar memasak. So apa dia orang buat adalah bila dia orang jumpa monster apa benda, dia orang akan lawan dan bila monster tu mati dia orang akan masak dan makan monster tu. Tapi Menarik. Cara masak dia fokus lah pada cara memasak tu. Dia macam okay kalau dragon sedap masak macam mana. Dia menarik dia macam tu lah. Dia macam medieval fantasy tapi ada angle memasak ni. So dia menarik lah. Dia macam refreshing. Dia taklah macam fantasy biasa. Okey, terima kasih. Okey, soalan terakhir untuk malam ni. Saya ada juga dapat soalan daripada follower Twitter saya. Dia ada tanya, Iman, kat mana nak baca karya-karya manhwa ataupun manga secara legal, secara halal? Mungkin ada cadangan untuk penonton-penonton live sebab sebelum zaman-zaman kita tak ada duit, kita mungkin akan baca lah dekat Manga Freak, dekat yang cara tak halal lah, yang tak legit punya ni kan. Tapi mungkin kalau dah ada rezeki sikit kan nak tolong support mangaka kita ni, mungkin ada laman web yang boleh cadangkan. Saya baca Villainous Lives Twice dekat Tapas, tak silapnya. Tapas yang disebut tadi. Tapas satu webtoon, satu lagi. Tapitoon, tak silap saya pun sama. Lepas tu Inker. Satu lagi Tapitoon. Tappyton. Saya rasa Tapitoon tu legit sebab dia ada charge. Bayaran lah. So benda yang charge bayaran ni saya fikir legit lah kot. Apabila dia memang legit lah. Betul. Tapitoon lagi satu Inker. Inker tadi. Ini dia. So ada Inker, kita ada Tapas, kita juga ada Tapitoon. Dan kalau nak manga Jepun, rasanya Crunchyroll manga ada. Dia subscribe dalam $9 per month, dalam RM40 macam tu kot. Jadi kalau anda betul-betul nak menyokong artis-artis kita atau artis luar dengan membeli karya asal mereka, inilah antara laman-laman web yang dicadangkan dan anda boleh subscribe mengikut harga package yang mereka sediakan. Saya harapkan tak lama lagi Malaysia pun akan ada kita punya own local platform. Ya, betul. Sebabnya macam Creative Enterprise dah ada platform something untuk digitizekan semua dia punya karya. Tapi kalau macam saya best juga kalau macam kita ada space untuk kalau macam orang amatur ataupun betul nak berkarya kan. Nak upload sendiri. Lepas tu tengoklah kalau orang kutuk ke, orang komen, orang kritik atau orang puji whatever, dia boleh kembangkan karya dia atau asap punya bakat kan. Macam konsep webtoon ni, betul? So, tunggu je lah siapa-siapa nak buat. Siapa yang willing to ni lah, take the job lah. Cuba dah buat tapi sebenarnya ada orang cuba usahakan something like that. Kalau kita cari matcomic.com.my kot. Matcomic, MATCOMIC. And before this ada Sukomi. Before this ada Sukomi. No, Matcomic, MATKOMI. Matcomic. So Matcomic pun satu platform legit Okay. So ni pun boleh check out lah untuk orang ni. Sebelum ni ada satu lagi nama dia Sukomi, tapi Sukomi dah tutup sekejap. Saya dengar, saya pernah jumpa dengan Azam, dia punya
yang buat tu dia cakap ada lagi tapi dia tengah sibuk sekarang, dia tengah buat lain. So kita perlukan tempat-tempat macam ni, all these places. Kalau yang macam Pemata Laut Silan tengok ada kat sini kan. Pemata Laut Silan tu pun sepatutnya ni sebab saya tak ada the physical copy, dia ada dalam kotak. So saya tak boleh nak promote malam ni sebab ada dalam kotak. So tapi Pemata Laut Silan ada kat sini, all these things. So bila ada platform-platform macam ni, then orang boleh baca dan pelukis ni pun boleh asah dia punya benda, and also reach out to new audience, maksudnya dia boleh expose, dia boleh dedahkan ataupun sebarkan dia punya komik kepada orang lah, supaya orang tahu. Sebab kita perlukan all the help we can get untuk kembangkan komik ni. Oh, macam style manga. Ni apa? Lusus. Yang best remake komik ni dia punya style macam-macam, tapi yalah kalau banyak artis yang muda-muda memang kecenderungan dia ke style manga itu lah. Yalah, style macam ni lah. Tapi menarik juga. Tapi sebenarnya ada ramai tau yang orang Malaysia pergi letak kat tapas apa benda semua macam and webtoon macam Unfunga dekat saya baru review beberapa minggu lepas. Unfunga ialah komik dekat tapas atau whatever, and it's free. Unfunga, ANFANGE. It's a German word. Without the R. Webtoon. Webtoon dia ada semua, webtoon ada, tapas ada, and everything else. Contohnya kan. So ini orang Malaysia buat tau. And it's free sebabnya dia berdasarkan Patreon. So siapa-siapa nak Okay. Setakat ada 16 patron yang support dia punya kerja. Mantap gila. So, this is orang Malaysia buat. Lepas tu ada banyak tau macam Pok Cik Fingernails, remember him? So Pok Cik ada dekat tapas juga tau. Dia dekat tapas, tajuk dia Whispers of the True King. Itu Whispers of the True King itu dekat tapas. Silap. Ini Pok Cik Fingernails ada kat situ. So ada banyak artis Malaysia yang letak dia orang punya karya dekat sana. Ada satu penulis yang amat ada ramai tau. Yang penulis yang pelukis yang prolific, dia letak dia orang punya benda-benda dekat sini. Komik Mar, tapi saya tak ingat dia punya tajuk komik tak silap. Apa dia nama? Alakacu or something. So dia pun ada juga dekat sini. So ada banyak artis Malaysia sebab tak ada platform kat Malaysia, dan juga ada peluang dekat platform antarabangsa sebab dia orang bayar tau untuk benda-benda ni. Dia dapat duit. So dia orang pun buat kat sini. Tapi saya harap satu hari nanti kita akan ada platform kita sendiri untuk bahasa Malaysia punya, sebab kalau platform antarabangsa ni hampir semua ialah bahasa Inggeris. Inggeris ya, betul. Mantap. 10.33. Okay, saya cek kejap kalau ada soalan daripada kawan-kawan kita di Facebook atau di Twitter. Kalau tak ada, kita mungkin boleh wrap up lah dengan kesimpulan. Tadi ada orang tanya. Takib Daniel. Tadi komik Liga Merdeka boleh dapat kat mana ya? Okey. Ada orang tanya, komik Liga Merdeka physical copies boleh dapat kat mana? Well, saya rasa dekat Komik M sebab ini ialah terbitan Komik M. Rumah saya ada beberapa copies tapi saya rasa kalau nak dapatkan pergi ke website Komik M lah. Sebab memang penerbit di Komik M, kalau tak ada kat situ boleh call. Saya rasa mesti diorang akan ada extra copies lah. Saya tak fikir benda ni pernah out of print ataupun habis. Boleh call diorang and tanya kalau ni, tapi mungkin ada dekat dalam website dia, saya pun tak tahu sebab Komik M kan banyak sangat, ada berpuluh-puluh. Ya, betul. Tapi saya rasa lepas daripada sesi live ni mungkin Liga Merdeka nama dia akan meletup balik kot sebab dah ada orang terima mention kan. Dia boleh viral nanti. Dan harap ada box set nanti sebab saya pun nak beli. Saya pun nak baca karya Azmi. Okey, ada Farah Nadia ada komen. Webtoon yang dihasilkan oleh orang Malaysia, My Deepest Secret and My Giant Net Boyfriend. Anda boleh check nanti di laman web. Jadi inilah dia nama-nama dan juga cadangan karya-karya daripada artis tempatan kita di pelbagai platform, ada di Tapas, ada di Inka dan juga di Webtoon dan sebagainya, anda boleh cari. Jadi itu saja untuk malam ni. Jadi kepada Amir atau Adi mungkin kata-kata terakhir sebelum kita tamatkan sesi Jom Baca Komik Malaysia. Silakan. Saya berterima kasihlah kepada semua yang menyokong Komik Malaysia, tak kisah penerbit mana. Kita sekarang ni, industri kita begitu kecil, kita kena support satu sama lain.
saya fikir lebih ramai orang baca komik, lebih ramai orang yang beli, whatever, kita akan dapat berikan hiburan dan juga maklumat, berkongsi and yang bagus, and kita terus majukan dan we can get, kalau kita boleh dapatkan orang suka balik kepada medium komik ni. So bagi saya itulah benda yang saya rasa semua orang dalam industri ni ataupun pembaca, penulis, penerbit, whatever, boleh bersetuju, dan harapnya kita boleh kembangkan lagi lah komik. Dan orang suka komik, tak ada orang tak suka komik. Yang kita nak cuba sekarang ialah orang suka komik Malaysia, komik tempatan kita. Komik tempatan kita memang saya fikir memang sama taraf ataupun setengahnya lebih bagus daripada yang ada kat luar sana. On different levels tau. Nak yang kita tak ada style Malaysia, which is bagus sebab kita ada yang terror style manga, ada terror style orang putih, and tak ada style lain pun sebenarnya. So ada mungkin ada yang style baru di Korea punya sebab banyak sangat dia punya benda. So kelebihan kita ialah kita boleh tawarkan semua jenis benda ni, dan saya rasa jenis rojak tu ialah maybe style kita lah. We have no style. Macam ni Gaiman, dia tak ada style spesifik tau. Dia cuba copy style penulis macam R.A. Lafferty, Harlan Ellison, dia cuba tiru style Alan Moore dan dia jadi something else. So mungkin kita boleh dapatkan approach Neil Gaiman untuk komik ni saja lah. Okay, terima kasih Amir. Adi? Betul, saya pun kalau apa yang saya nak tengok adalah apresiasi yang lebih mendalam pada komik Malaysia naknya, dan kesedaran bahawa komik adalah satu medium expression seni yang sama taraf, sama hebatnya dengan medium-medium lain, muzik atau filem atau sebagainya. Itulah harapan saya untuk komik Malaysia. Okay, terima kasih kepada Amir, pengasas komik Maplay yang saya sangkakan komik mapper selama ni, dan juga kepada Adi Fitri, pelukis kepada trilogi Taubat Si Tanggang. Anda boleh dapatkan trilogi ini secara pratempah atau periode yang ada di tangan Amir sekarang ini. Ada package A, package B, package C dan package D. Bergantung pada kemampuan kewangan anda. Anda boleh pilih mana-mana package yang anda mahukan. Tapi yang pastinya, pre-order atau pratempah ini adalah karya yang terhad. Hanya boleh di-order untuk pre-tempah saja. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton secara live di Facebook dan juga di Twitter saya. Ini adalah episod keempat untuk Bual Bicara Buku Malaysia Baca Apa hari ini. Dan seperti biasa, ada rakaman yang anda boleh tonton semula rakaman sesi kita pada malam ini di channel YouTube saya, Way Nak Baca Apa Ini, dan Way Nak Baca Apa Ini juga adalah nama tweet handle saya. Anda boleh follow saya di sana. Jadi terima kasih kepada semua, terima kasih kepada Amir, terima kasih kepada Adi Fitri. Kita berjumpa di episod seterusnya, episod kelima. Malaysia Baca Apa hari ini, tema apa dan siapa panelnya, nantikan. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye.